Hai, Assalamualaikum semua. Okay, kejap nah. Kita buat tajuk dia dulu. Okay guys, selamat datang hari ni. Guest kita sangat special. Sekejap ya, Wani buat pin dulu. Okay. Jom tanya The Helmies. Alright. Alamak putihnya, okay ni. Alamak sekejap guys, bagi Wani pin dulu. Okay. Alright dah. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Lepak Santai Wani Carey. And hari ini guest kita sangat special. Seperti yang kita tahu, sebelum kita start guest, macam biasalah Wani nak ajak korang untuk subscribe Wani punya YouTube channel dulu, Wani Carey TV. And boleh tengok konten-konten terbaru dekat sana. Wani post cover, Wani post Lepak Santai dengan selebriti yang lain. So korang boleh pergi tengok, okay? And apa tu? Memandangkan kita semua dah nak sampai dah nak sambut raya dah guys. So kita dah tiba di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. So korang boleh sharekan dengan Wani, ataupun korang boleh tanya soalan tertentu tentang bulan Ramadan. Dan hari ini topik kita lah tentang keindahan bulan Ramadan dan keindahan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau korang ada soalan nak tanya dekat guest kita, which is The Helmies, so bagi Wani introduce dulu. The Helmies ini adalah gabungan, bukan gabungan, maksud Wani, The Helmies ni ada dua gadis, iaitu dikenali sebagai Kak Heliza dan juga Kak Hazwani. Mereka adalah antara insan-insan yang sangat aktif dalam aktiviti kemanusiaan, lepas tu yang sangat aktif dalam bagi perkongsian agama, which is Wani sendiri selalu tengok dorang bagi kongsi ilmu dekat orang-orang lain, which is one of my inspiration jugalah untuk apa orang kata, kaum wanita yang pergi keluar sana dan bagi ilmu-ilmu agama kepada semua orang di luar sana. So hari ini kita nak tanya orang lebih banyak soalan. And kalau korang nak tanya, jangan malu untuk tanya guys. Korang boleh simpan dekat bahagian question dekat bawah kalau korang tanya. Ada soalan nak tanya, so nanti kita akan cuba jawab, okay? So apa yang Wani tahu juga Wani akan cuba share, because memandangkan kita pun dah 10 malam terakhir guys, mesti korang nak tahu macam mana nak dapat pahala yang berganda selain daripada puasa je. So rasanya Kak Eliza dah ready. Jom kita invite dia. Jom kita invite awal sikit. Okay, so kalau korang nak tanya terus boleh, okay? Okay, jom kita invite. Okay. Save life. Alright, nanti Wani save life. Macam mana nak kekalkan kecantikan dalam bulan Ramadan? Ya Allah. Aduh, tak ada tips lah nak kekal cantik bulan Ramadan. Assalamualaikum. Hai Kak Jah. Kejap, Wani invite. Boleh tak? Okay, so kita ada Kak Heliza, Wani, kat orang dalam live. Bismillahirrahmanirrahim. I'm so excited. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Hai Kak Zai, Kak Wani. Cantik je, ya Allah, malulah. Saya excited sangat dapat video call. Ni live. Bukan video. Masuk Duduk live. kenapa? Sebab tak nampak ke Kak Ja. Baik, fokus. Alamak, sekejap ya, sekejap. Sebentar kita adjust kedudukan. Okay, boleh. Alright. Ya Allah. Oh, sempat tukar-tukar. Okay, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantiknya gigi, cantiknya kulit, cantik semua. Masya Allah. Masya Allah, Allah. tak adalah. Terima kasih. Tak adalah. Kak, firstly, thank you so much sudi masuk Wani punya Lepak Santai hari ni. Hari ni memang santai-santai je. Dan topik Wani setkan adalah keindahan 10 malam terakhir bulan Ramadan. So, Patutnya kena jumpa ustazah ke apa ke? tak adalah. Ini sebab apa, dalam kalangan remaja kan, Kak Jah dengan Kak Wani kan antara yang orang kata inspiration anak-anak muda juga. That's why Wani invite Kak Jah dengan Kak Wani sekali lah. So terima kasih. Wani buat live ke? Wani memang seminggu dalam 3 kali Wani invite pelbagai selebriti juga untuk tanya diorang punya aktiviti macam tu. Bagusnya. Masya Allah. Good job Wani. Thank you. How young are you? How young are you? Tak adalah, sebab apa,
daripada duduk kat rumah macam orang pun tertanya, daripada diam-diam baik kita buat something yang share ilmu dengan orang. And share pendapat lah tentang COVID juga. So hari ni topik kita lain pula. Okay. Ya, so impressed lah Wani. Yeah. Masya Allah. Rasa macam sekarang ni dalam rancangan forum perdana. Forum lain lah. Lain. Lain. Tapi Allah, rasa jangan. hari Wani bercakap sangat bagus. Allah tak Mana adil Kak lah Liza? kau. Ada orang tanya mana Kak Liza. Dia tak cam aku kat sini. Hello. Ada. Okay Kak, boleh share sikit tak? First thing lah, kita tanya soalan biasa dululah. Apa aktiviti dekat rumah buat time PKP ni? Dah dekat 3 bulan duduk rumah kan? Okay, Wani buat apa? Cik, suruh Wani dulu. Wani PKP buat apa? PK ke? PKP tu dah lama juga. Lama dah. Sekarang ni kita selain tu buat kuih, buat kek, Wow. masak-masak. Daripada tak tahu banyak menu dah jadi tahu banyak menu. Alhamdulillah lah. Boleh tolong mak masak kat dapur. Satu pencapaian yang membanggakan adik pada Malaysia. Aduh. Saya ucapkan kepada Wani bukan saja berbakat menyanyi dan memasak sekali. Ya Kami Wani Allah. nak sebut apa yang kami lakukan di rumah. Kerana tidak ada menu yang Tak ada. terhasil PK. Oh, ya Sebab kita ke? lama PK tak keluar pun menu itu. Yang keluar Maggi ayam, Maggi tom yum, Maggi asam laksa, Maggi Air masak. goreng. Ya, semua yang menggunakan Maggi dan air masak. Boleh jalan. Yang penting kenyang kan? Kenyang. Yes. Alhamdulillah. Okay Kak. Okay. Ya. Sebab apa topik hari ni, ini kiranya macam first time tau Wani buat live yang ada topik. Sebab dah kiranya dah 10 malam terakhir Ramadan. Macam Wani sendiri, Wani buat live ni adalah untuk nak menanyakan pendapat dan ilmu jugalah daripada akak kan. Macam apa macam orang-orang kat sini pun nak tahu apa benda yang kita boleh buat untuk mendapatkan lebih banyak ganjaran pahala selain daripada puasa je. Boleh tak Kak kongsikan sikit? Oh, okay. Mungkin Ika mulakan dulu, Kak je tidur jap. Boleh pula. Yelah, sebenarnya kita sama-sama belajar macam kami pun kadang-kadang ada yang tak tahu. So mungkin siapa yang di sini yang tonton live ni tahu boleh share sama-sama juga kan. Okay, so antaranya mungkinlah kita rasa waktu PKP ni kan selalunya orang kata macam stress lah, depress lah, susah nak adapt dan sebagainya. So end up mungkin Apa-apa pun yang penting kita semua filter. Yes! Congratulations to us. Dah join the club! Terima kasih kerana tidak membiarkan kami sahaja yang filter. Sebab ada orang komen putihnya. Of course filter. Kita kan dah 10 malam terakhir. Mungkin kita telah menyucikan kita bersih muka. Itu dia namanya. Istighfar balik. Astaghfirullah. Okay. So berbalik pada topik tadi, kan orang kata macam depressed lah. So mungkinlah benda tu memberi impact pada Ramadan kita pada tahun ini. Okay. So, apa yang kita boleh buat sekarang sebab still ada beberapa hari lagi dalam bulan Ramadan ni. So antara yang mesti kita buat research je. Okay. Kami baru nak research. Kejap kami Tak apa, Google tak apa. dulu. Boleh. Tak adalah, dah adalah. So, macam antara tips ni sangat-sangat bagus tau sebenarnya. Macam kalau pengalaman sendiri takut tak dapat nak di-applykan dengan secara yang baik. So kalau yang ni memang tengok ni macam very applicable. So antaranya adalah kalau kita rasa pada awal-awal Ramadan tu kita rasa amalan kita orang kata tak the best lah. Macam alamak ada lopong kat sini, ada lopong kat sana. So inilah masa dia kita boleh full blast. So contoh Masya Allah, Wani memang sangat-sangat dapat pahala yang banyak lah. Maknanya Wani ingat ke dia cakap diri dia? Bukan. Sebab dia bahasakan diri dia pun Wani juga. lupa. Okay. Macam Wani memang apa saja aku riak ni? Nama Wani sama Khairi. Wani Ika Khairi. Hazwani. Mungkin kita kena panggil dia kot Ika. Senang. So Ah, nama benda okay. Azani Afika. So panggil Ika lah senang sikit. Okay, boleh. Jangan berlagak hantar sendiri. Wani Khairi. Masya Allah. Maknanya ini antara effort yang Wani buat sebab Wani tahu nak kerja 10 malam takhir ni. So Wani buat live untuk kongsikan ilmu. Itu antara kebijaksanaan yang kita boleh buat. So kalau sahabat-sahabat lain mungkin boleh share voice note ke ataupun buat sendiri di antara family-family majlis ilmu. So that kita boleh top up ilmu dan juga top up iman mudah-mudahan. Lepas tu antara yang di-share juga di sini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni sangat best.
Okey, antara doa yang kita boleh apply, apa dia? Doa yang selalu kita kongsi tu. Doa ini adalah doa Sayyidatina Aisyah lah yang berdoa tiap malam sebab rasanya Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah SAW, nak buat apa ni, nak doa apa ni? Jadi Rasulullah SAW ajar satu doa yang cukup powerful, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau seorang, kalau jemaah fa'fu anna. Sekali lagi kami ulang, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun dan suka dengan orang yang meminta ampun, maka ampunlah kami. Ni apa yang Kak Jah tengok daripada guru-guru yang share kan. Kami pun sebenarnya struggle juga Wani. Sebelum kita cerita pasal doa tu dulu. Ustaz cakap baca doa tu sampai daripada malam ni kan sampai subuh. Ulang. Sebab apa doa yang paling kita nak pada malam-malam yang 10 malam terakhir ni, satu minta ampun dosa, so doa tadi. Yang keduanya adalah minta untuk bebas api neraka. So dua ni yang akan selamatkan kita selain daripada hajat-hajat kita lain. So ini yang kita dah ulang. Kau boleh sampai menitiskan mata. Kita jugalah kalau biasa kalau dekat masjid kita mulai dengan ustaz-ustaz, kita rasa macam roh tu ada. So sendiri-sendiri ni memang kena fikirlah cara bagaimana. Dan bila 10 malam terakhir ni mungkin nak cakap okay nak buat macam mana, nak buat mana satu. Okay, the first thing lepas dah buka puasa, solat jemaah maghrib sama-sama. Okay. Lepas tu ada satu amalan kira sunnah Nabi Muhammad SAW juga. Nabi mandi selepas waktu maghrib ataupun selepas waktu isyak, sebelum nak masuk tarawih, Nabi mandi tau. Tujuannya adalah untuk kita segar diri kita supaya kita boleh sustain malam sampai ke pagi. So bila kita mandi tu maknanya kita niat mandi sunat Ramadan. Tiap-tiap malam bila kita niat Ramadan dapat pahala. So lepas dah buka semayang maghrib semua tu, kita mandi sekejap-kejap je 5 minit 10 minit just untuk mandi sunat Ramadan. So dapat pahala kat situ. Kesegaran. Tapi kena make sure pasal niat lah. Kalau tak ada niat kira macam rugi lah, tak ada apa-apa. Dia macam mandi biasa lah. So kena niat saja aku mandi sunat Ramadan. Tapi jangan sebut sebab dalam toilet, jangan sebut dalam hati saja. Jangan tulis pula kan sahaja aku solat Ramadan. Tapi tidak ya, dalam hati saja. Lepas tu solat isyak berjemaah. Kenapa solat isyak berjemaah? Kita dikonsiderkan memburu malam Lailatul Qadar ni dengan at least kita solat isyak tu berjemaah at least. Maknanya kita dah kira anda kata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita diganjarkan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan pahalanya, lebih daripada 83 tahun dengan solat isyak berjemaah. Malam Lailatul Qadar ni, orang cakap apa yang kelebihan Lailatul Qadar ni lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan, mungkin 2000 bulan, mungkin 3000 bulan, mungkin 10,000, 100,000, berjuta-juta, itu wallahualam. Allah boleh bagi apa saja yang Allah nak bagi. Lepas solat isyak berjemaah and then buat solat ba'diyah. Ba'diyah tu adalah solat sunat 2 rakaat selepas isyak. Biasanya kan biasa kita akan ada solat sunat kan 2 rakaat. Tapi ni buat 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. So buat 4 rakaat. Ganjarannya memang dahsyat. Dia macam puluh ribu ke ratus ribu pahala. So bayangkan darab dengan malam Lailatul Qadar beribu-ribu lemon lah. Beribu. So niat dia saja aku solat sunat selepas isyak 2 rakaat. Lepas sudah habis bagi salam, sekali lagi bangun saja aku solat sunat isyak 2 rakaat. So jadilah total dia 4. Dan barulah solat tarawih. Okay. Tarawih ada orang cakap 8 lah, 20 lah, tak kisahlah berapa-berapa pun, ikut kemampuan kita. Kalau dapat 20, alhamdulillah. Kalau kita mampu 8 pun alhamdulillah. Yang penting adalah macam mana hadis tu? Apa dia? Wahtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa ayat pertama tu? Okay, yang penting nak sebut wahtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Maknanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dalam hati dia dan keikhlasan. Walaupun mungkin dia tak dapat buat amalan yang banyak, tapi dalam hati dia memang betul-betul dia Allah bertaubat, ya Allah betul-betul nak berubah, menitis air mata. Mungkin itu je dia mampu. Mungkin dia tak pandai, hilang dah filter. Oh tu hilang sendiri. Alamak. Tak apa Kak, jalan je. Boleh. Fokus filter tu biarlah. Ya, kita pedulikan itu filter. Boleh tak terfokus. Sorry Kak Jah, begitulah alert sikit. Orang daripada nak mengalir sedut balik air mata.
Okay. Apa Kak Jess cakap Wani fokus sangat sampai tak perasan filter pun hilang. Masya Allah. Good. Lagi Okay, Kak Kak. Jess cakap, Kak Jess train. Okay. Apa tu Kak Jess kata tadi? Pasal keimanan. Sebab Mana macam nak niat. yang Allah nak tengok ni adalah kita bawa hati kita ni betul-betul minta ampun. Contoh kita mungkin ada yang tak pandai baca Quran. Mungkin tak tahu aku ni memang sebelum ni aku jahat, aku teruk sangat ya Allah. Masuk bulan Ramadan pun dia tak berubah lagi. Masuk 10 tak akhir ni tiba-tiba dia rasa aku nak berubah. Wallahu alam, sebab Allah boleh kabulkan doa, tiba-tiba dia orang jauh lebih baik daripada orang yang sedia baik. Sebab Allah ni Masya Allah dia pula Allah nak bagi pengampunan ni seumpama kambing biri-biri. Ada satu perkataan lagi nama jenis kambing tu, tapi bayangkan kambing biri-biri punya bulu banyak kan. So Allah nak ampunkan sebanyak, bukan satu ekor kambing biri-biri, satu macam mana zaman dulu punya cerita, kaum Nabi Muhammad SAW punya tim kan, kita punya bahasa. So banyak sangat kambing tu, dan Allah nak ampun dosa setiap helai bulu kambing tu. Betapa banyak Allah sebenarnya nak ampun dosa semua. Tapi kita je yang tak minta. Teringat ada ayat ni, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksud dia Allah ini suka orang yang bertaubat dan menyucikan diri dia. So sebab tu kalau kita fikir dari segi sudut logik ni lah kan, kenapa Allah jadikan dalam tempoh 12 bulan ni, ada sebulan ni Allah minta kita berpuasa. So waktu ni lah Allah nak kita, sebab Allah faham kita, manusia ni kita memang perkataan manusia ni berasal daripada perkataan nasiya, maknanya selalu lupa. Perasan kan kita kadang-kadang, even kami pun kadang-kadang adalah rasa macam lalai juga kan. So banyak sangat sebenarnya. Semua itulah. So maka bulan Ramadan inilah Allah nak bagi pintu luas seluas-luasnya kepada orang yang nak datang balik ke Allah. Umpama dia macam ni, selangkah kita dekat pada Allah, beribu-ribu langkah Allah suka nak terima kita. Betul-betul. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Hatta selangkah kau rapat padaku, 1000 langkah kau rapat padaku. Kita baru selangkah je nak rapat pada Allah, Allah dah datang kat kita 1000 langkah. So kita tak kira Allah. Tapi by the way saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menonton dan juga ada Lufia juga kat situ. Masya Allah. Tadi Kak Lufia. Seperti jagung je cakap. Kita lupa kat macam berti jagung, okay, tak apa. Tidak. So tadi pasal minta ampun. Lepas dah solat tarawih, and then buat witir. Buat witir, maaf. Kalau boleh sebab Ramadan je witir jemaah. Kalau hari-hari lain kan kita buat witir, solat sunat witir sendiri-sendiri. So 2 rakaat dan 1 rakaat. 1 rakaat tu dihabiskan dengan kunut, doa kunut. So witir ni, so bila kita ikut solat isyak campur solat tarawih walaupun 8 rakaat contohnya, campur pula witir secara berjemaah, umpama kita ni yang mulai adalah umpamanya pahala dia. Belum yang kita bangun malam lagi, belum kita sampai ke pagi, belum lagi. Itu pun punya pemurah. Allah nak cakap Allah ni maha baik. Allah tahu hamba dia ada yang kuat, ada yang tak mampu, ada yang ya Allah, time 10 malam tak akhir dah ngantuk. 20 malam sebelum ni memang tak tidur malam. Rasa segan je 10 malam tak akhir, tak tahu lah kenapa mengantuk. Jadi Kak Jah juga sebenarnya ni experience sendiri kan. Bila Kak Jah tanya Ustaz, kenapa Ustaz 10 malam tak akhir lah ngantuk. Sebelum ni saya okey je. Ustaz kata memang sebab nak dapat Lailatul Qadar tu bukan senang. Jadi ada ujian orang yang biasa tak tidur, tiba-tiba rasa nak tidur je. Jadi itu cabaran. Rasa nak tidur, rasa nak makan, lepas makan mengantuk tidur. Mengantuk, nak tidur mana? Tidur mana? Tolonglah saya. Aduh, comel lah Kak ni. Siapa? Nak spesifik juga. Siapa? Saya tanya lagi. Astagfirullah. Malam Lailatul Qadar. Tak adalah. Saya sebenarnya memang sangat adore dekat Kak Jah dengan Kak Ika tau. Tapi tak pernah jumpa, selalu tengok dekat live selebriti lain. So rasa macam ya Allah bestnya kalau dapat one day jumpa, share depan-depan. Apa orang kata. InsyaAllah. Itulah insyaAllah lah one day lah. Amin. Sebab kalau jumpa pun saya ada lah beberapa benda personal yang nak ditanya, insyaAllah nantilah kalau kita jumpa. So hari ni kita share benda-benda yang general je.
Boleh. Tak ada masalah. Kami lagi berbesar hati Wani sebab kami tengok Wani big stage kan? Big Ke? stage. Big stage. Dan Oh. dansa dancing. Dansa dancing. Ya Allah tengok ke? Malu. Tengok. Siap meremah-remah. Ya, Tapi betul. memang power. Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah, tak adalah Masya Allah. Kak. Itu semua join sebab apa orang kata, benda tu semua datang last minute. Macam dansa dancing, saya dapat tahu benda tu last minute. Dan pada awal ni saya tak nak ambil sebab saya sibuk belajar. Tapi bila saya ambil, saya kata tak apalah, mungkin time belajar ni kalau saya ambil je rezeki tu, nanti Tuhan akan ganti rezeki yang lain. So bila saya ambil tawaran dansa dancing dan sambil saya belajar, sem yang itu saya punya belajar tak dapat dekan. Tapi bila saya sibuk, penat dansa dancing semua benda, bila saya macam ya Allah tolonglah balancekan saya punya pembelajaran dengan career masing-masing lah, sama-sama macam tu. So sebab sebelum tu saya sedih jugalah sebab saya sebelum ni scholar, jadi orang mengharapkan saya punya result yang baik. Tapi bila saya dah sibuk dengan kerja kan, belajar dengan kerja kan susah sebenarnya. Tu yang Sekolah bila apa ni ke? Sekolah Scholarship. tu Beasiswa. beasiswa ingat ke cakap bahasa Semenanjung yang terlebih. Saya budak sekolah. Sekolah mendengar ke sekolah rendah? Sekolah rendah. Orang punya sekolah beasiswa lah. Tu yang bila masuk dansa dancing tu, sebenarnya masuk dansa dancing tu memang sangat pack lah. Saya macam tak tahu nak bahagikan masa. Tapi Alhamdulillah bila saya dapat nombor 4 dalam dansa dancing, untuk final semester saya pun saya Alhamdulillah dapat dekan lah. Bila saya rasa macam, bila saya pasang niat, baru saya percaya yang sebenarnya niat tu main peranan sebenarnya. Niat apa kita ambil benda tu, kita tolak benda tu, dan bila Tuhan tahu niat kita, Tuhan bagi apa yang kita doa sebenarnya. So apa orang kata, tak tolak rezeki yang satu ni, bila kita ambil rezeki lebih pun Tuhan bagi pada waktu yang sama. Itu yang saya rasa macam apa orang kata percayalah keindahan bila kita bersabar, terima apa-apa ujian yang Tuhan bagi sebenarnya. Sama juga macam bulan Ramadan ni lah. Dia hektik memang susah dansa dancing sebab nak kena hafal step, kena hafal lagu. Oh, I cannot imagine. Susah Kak. Kan setiap hari Ahad live. So hari Ahad ni balik tengah malam, Isnin tu dah kena discuss untuk show next week. Hari Selasa dah kena pergi meeting, hari Rabu dah start training sampai hari Ahad balik. So dia ulang macam tu. Dan saya pun kelas setiap hari tu. Habis tu kelas macam mana? Kelas waktu siang, waktu habis kelas terus pergi studio training. Macam kita. Uh-uh. Macam buat GGB hari tu. Faham? Susah lah. Siapa yang kerja dan belajar tu je lah tahu periknya macam mana sebenarnya. Faham. Ada rasa nak give up tak? Pernah lah Kak, tapi sebab saya anak sulung dalam keluarga. Bila setiap kali saya rasa nak give up tu, saya fikir keluarga lah. Itu yang membuatkan saya stay, cari rezeki untuk dorang. Sebab adik-adik bawah saya kecil. Jadi tugas saya lah untuk tolong mak saya besarkan dorang. Umur Wani berapa? Umur tahun ni 20. Ya Allah. Masya Allah. Kenapa? 20 tahun. tahun. Allah kata tak adalah. Tak adalah Kak, biasa Kak je Jah lah umur itu. 20. Kak Jah umur 20, 21, 22, 23, 24 masih macam ni Kak Jah belajar universiti, tak update. Kak Jah tulis blog. Halo semua, nak ikut ke tu? Marilah mama. Okay, Saya kecewa. minta maaf. Tengok benda ni. Kak Jah mati kanak-kanak lagi. Tayin papai lah terkalang. Itu 20 tahun ni, berapa tahun yang lalu. Tak apa. Tapi Allah. So kagum lah dengan Wani. No wonder. Kak Jah macam rasa dia ni something lah. Rupanya Masya Allah memang something wrong lah. Wani memang something. apa yang something wrong? Betulkan balik. Something right. Memang Masya Allah, respect. Tapi cerita Wani Alhamdulillah, macam thank you cerita so Kak much Jah Kak. sebenarnya. Ya, lebih kurang Waktu Kak Jah sama universiti, Ika kecil lagi, Azana Alimi kecil lagi. Lepas tu waktu tu Kak Jah belajar dekat UMS. So bila dah mid term,
midterm tu kita dah nak final exam dah kan. Waktu midterm, habis je midterm terus Kak Je kena fly pergi ke Semenanjung dan pergi ke Terengganu dan kena buat show 3 hari berturut-turut. Ada 15 lagu. 5 lagu. Lepas tu Kak Je kena dubbing filem Sugar Cinta juga. So dalam masa seminggu kita turun ke Semenanjung untuk buat kerja and then balik ke Sabah terus exam, final exam. Waktu tu rasa macam ya Allah macam mana ni. Lepas tu import mama dengan abang untuk datang Bagi ke Terengganu semangat untuk bagi semangat. Bila mama datang ke Terengganu, yelah bila mama datang ke Terengganu memang sanak saudara nak berjumpa lah. Jadi rasa macam salah percaturan di situ. Penuh dengan ahli keluarga macam sebenarnya pernah study tapi itu barokah bila orang bertemu dengan kita doakan kita. Cara Kak Je study adalah sebelum nak naik stage, dekat belakang stage buka. Konon-konon je buka lah konon ni. Tapi tak tahu lah faham ke tak dalam taxi Kak Je baca buku. Lepas tu dalam flight Kak Je duduk 2 jam setengah daripada KL nak pergi ke Sabah. Lepas tu ada seorang makcik ni duduk sebelah Kak Je. Liza! Ya. Ya Allah makcik relax sangat Kak Liza. Pom cakap pop. Dia cakap sampai 2 jam setengah. Jadi Kak Je tak study pun. Kak Je dah nak nangis dah ni. Mana ni ya Allah exam. Lepas tu tunggu dekat tempat luggage tu. Okay, sebab aku nak baca ni. Sebab memang dah cuak weh kalau kita tak sempat study. Lepas tu baca-baca Liza dekat gambar dekat tempat luggage pun jadi. Lepas tu Kak Je pun tarik lah beg. Nak balik ke asrama tu tarik. Percaya pada diri. Ada soundtrack dia kan. Bawa balik semua macam tu. Tapi itulah bermulalah Kak Je punya pointer peningkatan. Alhamdulillah. Lepas masuk dalam industri seni Allah rezekikan dekan demi dekan. Alhamdulillah. Tercakap demi dekan. Share. Tak apa. Bukan apa sebab nak bagi tahu sebenarnya makin kita sibuk, Betul. kita punya pengharapan tu lagi tinggi. Sebab kita tahu kita tak Betul. mampu tau. Kita tak ada kudrat. Allah je yang bagi kita kekuatan. Dan kita punya usaha tu kita tak akan sia-siakan masa kita. Kita akan tengoklah. Kalau Betul. nak baca buku kat belakang pentas, dekat dalam flight rasa tidur je kan. Tapi waktu sibuk tu kita akan rasa fully utilise. Maknanya bila Betul Kak. bekerja dan belajar ni dia melatih diri kita untuk ada sifat tanggungjawab dan juga ada determination yang tinggi kan. Yes. Betul, Kak. Sebelum malam Ramadan dah ni. Kita konsep hidup lain. Betul sebab kalau bila free tak ada kerja, free sangatlah pula kan. So bila belajar kerja datang terlalu sibuk pula dia macam tu. Tapi time sibuk tu lah yang rezeki berganda-ganda macam tu alhamdulillah. Tapi bila dia free tu free betul macam tu. Betul. Betul? Yelah macam Wani lah. Waktu free betul. Lepas tu bila waktu single betul. Bila dah ada tu ramai pula datang. Time tu lah saya nak kenal. Waktu aku pun tak nak kenal pula. Itu betul. Betul. Okay, sebagai sister. Experience. Tak. Oh tak. Experience orang lain. Dia bukan ada cerita orang je. Aduh. Okey Kak, macam mana persiapan raya? Dah hias rumah semua ke? Tak ada mood raya ke macam mana? Apa je persiapan yang dah dibuat? Good question. Pasal raya tu lah sepatutnya kalau nak ikutkan makna Syawal tu sendiri adalah kemenangan kan. Tapi tak tahulah mungkin sebab disebabkan dengan suasana hari raya. Tak pun dapat lagu kak. tak adalah dengan situasi raya itu membuatkan kita rasa macam sebenarnya kemenangan yang sebenar di bulan Ramadan ni yang kita nak raih ni adalah sejauh mana kita improve daripada Ramadan yang sebelum ni dengan Ramadan tahun ini. Dan macam mana kita konsisten dengan kemenangan dalam bulan Ramadan tu. Sebab Ramadan ni kan macam universiti. Kan kita ada, contoh macam kalau pergi universiti ada kelas, kita akan belajar. Bila kita belajar kita dapat ilmu baru dan kita apply dalam kehidupan. So macam tu lah juga dengan Ramadan ni seumpamanya universiti yang tiap hari tu sepanjang 30 hari tu kita sentiasa belajar. Kita sentiasa nak perbaiki macam mana nak improve badan aku apa benda lagi aku tak tahu yang nak aku belajar. So mudah-mudahan kita raikan Syawal tahun ini dengan penuh makna lah. Maknanya kalau sebelum ni mungkin kita macam OOTD tapi kali ni dia rasa dia lain sikit lah. So persiapan raya tak tahulah. Sebenarnya bila PKP yang sebelum ni tak fikir langsung baju lah waktu PKP tu. Tapi bila dah hujung-hujung ramai dah keluar semua tu baru macam sebenarnya ada baju raya nak dipakai. So macam Aduh. Tapi Kak nak beli kan? tapi dah tanya, dah habis stok tadi Kak tanya dekat Bella. Kita beli kat rumah je. Itulah. So lebih kurang macam tu lah. Wani sini macam mana Wani? Wani
first thing first, tiket balik raya dah burn dah balik Sabah sebab kampung dekat Sabah. Jadi memang first time lah tiket 4,000 tu burn macam tu je, satu keluarga 4 orang. So macam sedih jugalah sebab nenek burn? kat sana Balik-balik. Sabah Sandakan. Dah lepas dah tarikh tu? Patutnya pergi 2 hari sebelum raya ni. Patutnya pergi. Tapi tak boleh merentas, tak boleh request ke? Tak boleh sebab kita orang dah book awal, so dia cancelkan semua. So dia suruh tukar tarikh lain dalam masa 1 tahun. Tapi rugilah, hari lain dah tiket 100 lebih kalau nak dibandingkan dengan 1,000 orang. So macam burn lah tiket tu untuk tahun ni. Macam tak apalah, biarlah duit tu terbang, orang yang tak terbang lagi. Yang penting semuanya selamat kan. Kita nak bebas COVID kan. Betul. Sebab sedih lah macam nenek kat sana seorang-seorang, duduk sana seorang. Dia awal bulan 3-4 hari tu kata nak datang sini, nak duduk cuti-cuti lah. So sekarang PKP dah start bulan 3, duduklah dia kat sana. So dapat tahu raya tak balik pun sedih lah dia kat sana. Kasiannya nenek je lah. Family semua tinggal kat sini lah, mak ayah semua kat sini lah. Mak ayah sini tapi keluarga ramai dekat Sandakan kat Sabah. Okay. So macam tu lah nampaknya nasib kita macam tu lah. Tak apa, insyaAllah nanti kita kalau sesuai kita ziarah-menziarahi di Kuala Lumpur lah. Kata nak cerita Allah. tiba-tiba fokus. Sebenarnya aku kat belakang sana kan. Nasib baik hitam saja nampak. Tak ada orang nampak. Dah standby dah. Dah pernah jadi macam tu. Pernah Oh, ya kan? pusing. Kenapa muka terang sangat ni? Pernah terpusing. Sekali nasib baik kah ya Allah. Dengan saya punya almari terbuka dengan sejadah kat bawah tak simpan, ya Allah, nasib baik. Baru orang tahu kita semayang. Taklah kami ni semayang ya. Kita tak sengaja lah nak beritahu kami solat. Tak sengaja. Aduh. Sekejap, Wani pilih soalan. Okay, nak tambah sikit lagi pasal amalan 10 tahun terakhir. Ni ada boleh? soalan ni. Ni. Ada Okay. orang tanya. Mustajab. Apa amalan yang paling mustajab pada 10 malam terakhir Ramadan? Sedap suara dia, macam apa amalan yang mustajab pada 10 malam terakhir Ramadan. Sedap suara Wani, Masya Allah. Tapi tak apalah, memang kita bercakap memang saya nampak muka kami. Biar tutup je. Alah dah terbuka mana. Tak, biar tutup je macam orang yang bersalah. Orang bersalah kan kena tutup muka. Ya Allah. Aku having saya tergelar tadi, ya Allah. Itulah, nampak dah menangis tu. Okay, apa tu amalan kita dah sebut tadi. Tolong tengok balik live ni. Boleh. Nanti Wani post kat Instagram. Tambahan dia pula adalah, okay, tadi kan bila dah solat witir, semua apa nak buat? Katakanlah nak tidur. Okay, tidur sekejap. Niat, doa pada Allah. Ya Allah, bangunkan aku pada waktu yang paling engkau sukai. Kita nak Allah kejutkan pada waktu yang kita paling sukai. Tapi jangan letak alarm, set lah alarm. Kalau kita tidur pukul 12, set lah pukul 3.30 ke pukul 4 ke. Kalau jenis tak mampu, tak apa, pukul 5, 4.30 pun okey. At least tak tinggalkan. Okay. So lepas dah bangun tu, boleh start dengan bagi infak dulu. Maybe kalau tak mampu nak infak account waktu tu, infak dulu dekat tabung sendiri. Separate siap-siap supaya kita ada pahala niat untuk bersedekah. Just imagine kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kita dapat lebih daripada 1,000 bulan bersedekah. So benda sedekah ni Kak Jen nak anjurkan untuk dibuat tiap-tiap malam. RM5 ke RM1 memang separate untuk bagi sedekah. So at least kita insyaAllah Ustaz kata confirm dapat malam Lailatul Qadar. Sebab kita nak buat tiap-tiap malam. Kiranya Kak sedekah tu bagi tak kisahlah waktu siang ke malam ke apa. Yang penting satu hari tu kena. Malam. Sebab kalau nak waktu malam. Malam. Maknanya daripada maghrib sampai sebelum subuh. Sedekah pada waktu malam lah. Sedekah pada malam. Waktu pagi pun dapat fadilat juga. Cuma kita nak dapat Lailatul Qadar tu pada waktu malam lah. Allah Alam. So sedekah lepas tu kalau lagi bagus kita transfer. Tiap-tiap malam kan ada banyak nombor account. Boleh banking juga macam orang NGO Mapim kan. Boleh banking ke www.bantuummah.com. So bagilah berapa duit kita, tak apa. Yang penting kita nak dapat tiap-tiap malam. Okay, lepas dah infak tu, and then kita nak start dengan baca Quran boleh, nak start dengan istighfar boleh, selawat boleh, dengan solat sunat. Lepas tu kita dah ambil wudu, buat solat sunat wudu. Ni reminder Kak Aziz juga, solat sunat wudu. Sebab apa? Bilal bin Rabah,
kedengaran tapak kakinya, waktu tu dia masih hidup lagi. Kedengaran tapak kakinya di dalam syurga, sampai ditanya kepada Bilal bin Rabah apa amalan, dia tak meninggal lagi tapi tapak kaki dah ada dalam syurga. Dia cakap dia tak ada buat apa-apa. Bila ditanya, barulah Bilal bin Rabah cakap dia tak ada buat apa, just macam setiap habis wuduk, dia akan perbaharui wuduk dia dan dia akan solat sunat wuduk. So habis wuduk, ambil lagi wuduk, solat sunat wuduk. Habis wuduk, sebab dia punya ganjaran fadilat solat sunat wuduk ni memang sangat besar, memang sangat super power. So bila dah ambil wuduk, solat sunat wuduk, and dia buatlah solat sunat, orang cakap solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak tu adalah solat sunat yang, solat sunat saja aku solat sunat 2 rakaat. Dia tak ada nama. Okay. Lepas tu boleh buat solat sunat apa lagi? Solat sunat taubat. Kita kan banyak dosa. Okay, solat sunat taubat 2 rakaat. Solat sunat tahajud 2 rakaat. Solat sunat hajat 2 rakaat. Kalau yang mampu boleh buat solat sunat tasbih, agak panjang. Tapi siapa yang dapat buat, tabarakallah. Solat sunat tasbih, solat sunat istikharah. Istikharah ni bukan sahaja solat sunat untuk jodoh pasangan, tetapi solat sunat istikharah ni adalah hari-hari kita buat sebab kita nak kena buat keputusan hari-hari. Nak pakai baju apa, nak tudung apa, nak cakap apa, semua kita nak Allah guide kita. So kita buat solat sunat istikharah hari-hari, dan ditutup dan sentiasa membaca doa yang tadilah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca Doa Lailatul Qadar. Yes, betul. Betul. Cuma nak tambah sikit yang bila besarnya, bestnya solat istikharah ni pengalaman kawan sendirilah. Dia cerita amalan dia ni kalau tengok sebab macam Ika satu bilik dengan dia lah, roommate dulu. Tengok dia sepanjang masa duk tidur. Dah lah masa tu macam Ika sekarang ambil psikologi. Dia ambil sains. Sains kan susah. Tidur je. Tapi result dapat 4 flat. Kecil kau tengok apa masalah otak dia tak tahu. So rupanya dia kata setiap hari tu dia akan solat istikharah. Tu cikut je. Rupanya macam on. Sebab exam tu pun kita nak buat pilihan juga. So bila solat istikharah tu Allah akan guide kita, bagi kita ilham menjawab yang mengikut kehendak lecturer nak. So macam so maknanya itu nak pilih dengan istikharah tu lah. Maknanya bukan pasal jodoh je tapi segala benda. Tapi kalau jodoh pula, kalau Wani nak buat kan istikharah untuk jodoh yang ramai sangat datang ataupun tengah free, memang free betul. Okay, boleh. Istikharah tu buatlah berturut-turut dan dia kena disuli dengan istisyarah. Istisyarah tu adalah kita bermusyawarah ataupun kita berbincang dengan orang yang kita siqah. Maksud siqah tu orang yang kita percaya, yang dia tak bias. Dia akan bagi tahu pandangan dia yang memang telus straight. Dia tak ada macam akan berpihak pada kita ataupun berpihak pada orang sana. Contohnya macam ahli keluarga kita, mungkin ada guru-guru kita, atau sahabat-sahabat kita yang betul-betul boleh dipercayai, kita tanya pandangan dia. So bila kita beristikharah dan kita beristisyarah, kemudian kita buat keputusan, maka keputusan kita sama ada yes ataupun no itu, dia tidak akan kecewa. Kalau yes, kita tak akan rasa kecewa. Kalau no pun kita tak akan rasa kecewa. Sebab Allah yang decide untuk kita, bukan kita decide di sendiri. So istikharah ni boleh buat untuk jodoh boleh, untuk nak decide apa pekerjaan boleh, nak decide apa-apa je untuk keputusan, buatlah dengan istikharah. Sebab pengalaman Kak Jan sendiri pun, bila istikharah contohnya macam nak buat satu bisnes dan sebagainya, macam ada je. Dan sekali, lepas tu rasa tapi tak semestinya kalau ada halangan tu tak okey, ada je orang ada halangan lah sekali proceed. Tapi akhirnya Allah tak jadikan. Istikharah bagusnya, akhirnya kalau benda tu tak bagus memang Allah tak akan jadikan. Kalau benda tu bagus, macam mana susah pun kalau nak jadikan juga. So kita memang betul-betul depend kepada Allah lah. Kita serah betul bulat-bulat. Letak 3 segi, 4 segi dan sebagainya kepada Allah SWT. Tapi macam pengalaman akak lah kan pasal memilih nak pilih satu benda antara dua. Macam Wani pun sekarang ni situasi Wani adalah yang Wani nak kena pilih satu daripada dua ni. Wah, apa bukan orang. Bukan orang sebenarnya. Bukan jodoh. Kata tu macam apa tandanya bila benda tu benda tu Tuhan dah kata benda tu bukan untuk kau sebenarnya. Macam akak pernah tak jadi, dan bila benda tu bukan untuk kita, apa tanda-tanda dekat diri akak lepas dah buat doa tu? Yang benda tu tak elok lah macam tu. Dia kan istikharah, contoh kan istikharah ataupun kita ni kadang nak sangat satu benda tu mungkin kita dah aim, memang nak juga. So maka bila kita buat istikharah tu, kalau hati kita berat, memang nak ke dia, mungkin memang okey Allah bagi sebab kita nak, kita tak serah bulat-bulat. Tapi kita macam okey Allah, aku memang
tak ada daya upaya, aku berserah kepadamu ya Allah. So waktu tu kadang-kadang Allah bagi jawapan cepat, kadang-kadang benda tu lambat. Tapi in the end of the day, kalau Kak Ja punya pengalaman, benda tu kalau kita rasanya starting macam okey, rasa macam boleh jalan, contohnya sebagainya. Tapi Allah akan cut kalau benda tu tak okey. Dia macam automatik. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba mungkin kita punya team member ke partner ke apa benda dia cakap, kami rasa kami tak mampulah. Dia sendiri akan tarik diri. Kadang-kadang benda tu Allah kan, betul tak? Dia sendiri macam kita maaf lah, rasa macam sini rasa tak mampu. Dia sendiri akan mampu. Itu Allah mudahkan cara. Maknanya Allah akan bagi tahu jawapan. Tapi yang penting kita konsisten lah buat istikharah dan istisyarah tu. Maksudnya Allah tak akan bagi benda tu dekat kita, dia akan bagi petunjuk dekat orang lain dengan kita jugalah macam tu. Salah satu kita. Kadang-kadang dekat orang lain, kadang-kadang dekat kita sendiri kita rasa macam hati kita rasa berat. Kita rasa tak kena ni. Kita cuba juga tak kena. Lepas tu kita buat keputusan, minta maaf lah rasa macam saya tak boleh untuk buat apa-apa dengan awak. Awak pun tidak boleh buat apa-apa dengan saya. Jangan apa-apakan saya. Jadi lepas tu kita mungkinlah, biasalah manusia akan sedih. Tapi lepas tu kita rasa macam okey. Dan kita akan rasa nasib baik tak buat apa. Nasib baik tak pilih contohnya CB. Sebab dia tak tahu kan apa, kau jadikan aku dan dia meredainya. So, sebab tu kalau apa-apa keputusan yang kita dapat tu, InsyaAllah selepas tu kita akan rasa okey sebab dalam doa tu sendiri tersebut semoga kita meredai apa keputusan yang Allah bagi. Lepas tu dalam doa tu pula ada juga, ya Allah jika ini baik bagiku, agamaku dan kehidupanku, juga natijahku selepas ini maka kau mudahkanlah. Maksud kita minta Allah permudahkan. Tapi Kak Jess tanya juga Ustaz, macam adakah mudah je akan sesuatu benda tu akan bagus untuk kita? Tak juga. Ustaz punya jawapan sudahnya nanti Allah akan bagi tahu jawapan juga. Sebab ada je yang susah. Contoh hitan lah punya susah, hero kongkang pun bersatu juga. Jadi tunggu Allah buat decision later insyaAllah. So kiranya kita jugalah yang kena buat keputusan tu tapi kita kena redha. Yes. Kena tawakal macam tu. Betul. Faham. Apa ni? Okey Kak, ni rasanya ada lagi satu yang waktu sekarang ini minta pendapat tentang solat maghrib awal tapi seorang solat lambat tapi berjemaah sebab malu nak suruh family stop makan. Minta pendapat tentang solat maghrib awal. Mana yang lagi Allah lah kot. Awal tapi seorang. Takutlah nak jawab hukum-hukum ni. Tapi apa yang okey, kalau hukum memang Kak Je tak boleh jawab. Tapi ini kalau dia rasa macam dia nak, sebenarnya jemaah paling bagus. Paling sebab 27 pahala. Tapi contohnya kalau dia solat sendiri, ni cadangan Kak Je lah sebab baru terjadi juga. Solat sendiri, lepas tu bila family jemaah dia solat lagi sekali. Apa yang terjadi, dia dapat 2 pahala. Satu pahala jemaah yang dia solat sendiri tu akan dia angkat sebagai solat qada yang mungkin pernah tertinggal zaman dulu-dulu. So dia dapat dua. So dia tak kecilkan hati dan mungkin lama-lama bila dia tunjuk macam family kata, dia solat awal tu, mana tahu akhirnya family pun nak ikut dia untuk solat awal waktu juga. Sebab kena dakwah pada keluarga ni dia lagi mencabar. Orang luar mungkin dengar cakap kita. Tapi family kita tahu perangai kita. Dia dah tahu je. Buat 2 kali pun boleh sebenarnya. Memang sangat, kalau nak lagi smart, lepas main seorang, lepas tu follow lagi sekali. Kalau dia orang tanya, kenapa solat 2 kali? Sebenarnya boleh je tak solat 2 kali. Kalau solat jemaah ni akan dapat pahala jemaah, yang solat tadi jadi dia angkat qada. Oh ya ke? So dia pun dapat ilmu baru. Sebab kita pun mesti tak tahu berapa banyak kita dah tinggal solat kan. So kita solat kira macam solat untuk ganti jugalah pada masa yang sama macam tu. Betul. Walaupun kita niat tak solat qada, kita niat solat biasa, tapi insya-Allah akan diangkat terus untuk jadi solat qada. InsyaAllah. Tak ada tanya jadi niat qada lah. Kak Je dah jawab dulu sebelum dia tanya. Dah boleh baca dah soalan orang apa. Boleh baca hati dia orang, masya-Allah. Okey Kak, last soalan dari saya. Macam waktu puasa ni, Akak sarankan macam Akak sendiri tidur tak sebelum menunggu sahur? Maknanya kita dah sahur, sebelum sahur ke selepas sahur? Sebelum sahur, maksudnya kan kita tahu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu tengah malam. So macam Akak sendiri
tidur tak sebelum waktu sahur? Ke akak tunggu sampai sahur macam kita beribadah dulu, lepas tu lepas sahur baru tidur? Ke macam mana? Okay. Macam Kak Ja cakap tadi, 20 Ramadan sebelum ni, Kak Ja relax je. Malam-malam tak tidur pun tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Bila masuk 10 malam terakhir memang ada hal bro. Betul-betul ada problem bro. Maknanya waktu tu lah mengantuk. Jadi bila mengantuk sangat tu, dia kena ada cara. Boleh tidur. Macam Kak Ja pesan Kak Ika. Ika tolong kejut Kak Ja pukul 2. Okay, Jad, not cerita. Semalam berlaku semalam. Semalam kot. Betul macam kita obviously tidur bilik basingan. Tapi Kak Ja semalam tak tahulah kenapa. Kak Ja duduk je kat bilik Ika tanpa pergi. Ika masa tu macam kena ada me time juga ni. Sebab yelah kalau boleh kita ada masa sendiri dapat menangis sendiri lagi best kan. Kak Ja duduk je. Kata, kenapa ni? Rupanya itu cara Kak Ja nak motivate diri Kak Ja untuk banyakkan ibadah. So masa tu sepanjang tu tak adalah Kak Ja duduk diam je, banyak Kak Ja mengaji apa semua. Baguslah dapat pahala. Kak Ja mengantuk. Masa tu nampaklah mengantuk. So, mungkin benda tu tak bantu dari segi duduk adik-beradik. Contoh macam tu pun boleh juga. Sebab kita kan jumpa orang kan kita macam tak ngantuk. Kalau duduk dalam bilik, buka Quran kan mesti boom tidur kan. Boom. Jadi Kak Ja pun duduk dia menyebut. Dia pula halau Kak Ja tapi Kak Ja tak peduli. Kak Ja kata, ini malam ni kau jadi jangan nak halau. Bergaduh lah juga tapi astagfirullahalazim kan. Kau bergaduh 1000 bulan pula. Alhamdulillah. So dia boleh tidur tapi kalau orang hebat macam ulama-ulama dia memang tak tidur langsung, dia memang super power. Tapi kita tengok keadaan kita lah. Habis tu kalau kita memang dah tak boleh nak kena letak tongkat ali dah dekat mata, maka kita sekejap tapi kalau kita tahu kita jenis tak kerti bangun, kena minta tolong orang gegarkan untuk bangun juga. Kena ada azam tu juga. Ataupun kena buat cara macam mana nak bagi segar kan. Pergi mandi ke, pergi minum kopi ke. Alah 10 malam terakhir je ni. Tapi jujurnya Kak Ja sini memang Kak Ja 10 malam terakhir ni betul-betul Kak Ja ngantuk tau. So Kak Ja tidur juga. Kak Ja tidur juga. Dan memang minta, hari tu minta Ika, lepas tu minta kawan kejutkan. Minta mama kejut, memang kena minta orang tolong. Sebab kalau Kak Ja tak tidur, Kak Ja rasa Kak Ja akan jadi ting ting tong ting. Lagi lemau. Ting ketong ting. Ting tong ting. Betul. Dia kalau kita paksa juga tak tidur, kita akan lemau sebenarnya untuk the next morning tu. Betul. Lepas tu khusyuk pun tak tahu mana dah. Masa Al-Fatihah kita tak baca tak ingat dah. Kan? Setelah tu 10 habis. Maknanya sebelum kita tidur tu 10 lah something. Andai kata kita terlambat sangat bangun, kita dah solat tadi mudah-mudahan diangkat untuk tu. Cakap sebelum tidur cuba try impak dulu. At least ada amalan yang kita buat. Faham. Ya Allah, bangin ampunlah dosaku ya Allah dan aku ngantuk sangat ya Allah. Maknanya ada lah kita buat sama. Allah tahu insya-Allah. InsyaAllah. Alright Kak, rasanya dah banyak sangat ilmu akak share hari ni. Lagi-lagi dekat Wani. Dengan semua yang menonton ni harapnya dapatlah bagi manfaat. Dan juga ilmu-ilmu baru kepada yang tak pernah tahu dekat sini. Ada juga benda yang Wani baru tahu malam ni. So Wani ucapkan terima kasih banyak dekat Kak Ja, Kak Ika for the knowledge and perkongsian yang sangat bermakna untuk Wani. Dan sebelum tu bolehlah Kak bagi kata-kata terakhir ataupun pesanan-pesanan khidmat masyarakat ke dekat semua yang menonton. Betul. Bolehlah sebab apa khidmat masyarakat? Okay, macam Ika bagi personally lah dulu. Okay, macam Alhamdulillah bulan Ramadan ini dan musim PKP ni kebanyakan kita banyak bersama dengan telefon bimbit, smartphone kan. So Alhamdulillah macam contoh Wani hari ni buat majlis ilmu, Alhamdulillah itu satu benda yang bagus. Dan antara benda baik lain juga kita boleh buat adalah daripada kongsi. alamak Kak tak ada suara lah. Tak ada suara, dia hilang. Alamak. Suara Kak hilang, alamak tiba-tiba hilang. Tak ada suara orang kata. Tak ada suara. Tak adalah, alamak. Alah tak dapat pesan kata-kata terakhir.
Suara korang hilang. Suara siapa yang hilang? Suara dua-dua ke? Suara Kak Jar dengan Kak Ika je? Tak ada suara. Alah. Alah. Kak, jap. Tekan X dulu, lepas tu nanti saya invite balik boleh? Bagi kata-kata terakhir please. Okay. Satna, kita cuba invite balik. Okay. Suara Kak Jar, Kak Ika tak ada. Okay. Sebab Wani rasa rugi sangat kalau kita tak dapat dengar kata-kata terakhir mereka. So, okay, kita try invite lagi sekali. Okay, jap. Kak Wani dengar suaranya. Okay, let's try. Okay guys, kita dah nak habis. So, jom kita dengar kata-kata terakhir daripada Kak Jar dan Kak Ika sama-sama. Okay, sebelum kita tamatkan live. Okay, baru ada suara. Alhamdulillah. Okay, boleh. Alhamdulillah, ya Allah. Itulah. Ya, rasa-rasa macam nak nangis kalau habis macam tu je, ya Allah. Okay, Kak boleh Nampak sambung pula. Kak? Kita orang pun jadi sebab tengok muka Wani. Nampak muka Wani macam nak nangis. Okay, Kak boleh sambung. Okay, kata-kata terakhir tadi kita ni waktu PKP dan waktu bulan Ramadan ni sebagai pengguna media sosial berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Jangan senang judge orang sebab banyak sebenarnya yang Allah tunjuk. Mungkinlah kalau kita tengok mereka ni macam orang biasa-biasa, tapi kita tak tahu di sisi Allah mereka ini dekat dengan Allah sebab setiap daripada kita ni semua nak cari cinta Allah. Kita yakin lah. Cumanya ujian dia berbeza-beza lah. Contoh macam kami ada ujian kami, ada setengah orang ujiannya berbeza. So yang paling penting yang kita boleh lakukan sekarang adalah doakan each other dan sebarkan kasih sayang. Gitu. Amin, insyaAllah. Tuan rumah iaitu Wani. Yes. Semoga Allah memberikan kerahmatan, kebahagiaan, dijauhkan kemudaratan. Allah rezekikan rezeki yang afiat lagi barakah kerana Wani ini Masya Allah orangnya yang sangat baik, anak yang salihah wa muslihah insya-Allah amin. Yang membantu ahli keluarga yang berada dekat Sabah. Dan mudah-mudahan Allah dengan rezeki itu dapatlah ahli keluarga mereka meneruskan kehidupan dan mudah-mudahan Wani berjaya dalam pelajarannya, dalam kerjayanya, mendapat pasangan yang soleh wal muslih dan juga dapat membahagikan antara satu sama lain. Dan semoga Allah pelihara Wani dan keluarga dan kita semua insya-Allah dan neneknya dan semoga Allah satukan kita kembali bukan sahaja dekat dunia ini tapi Allah satukan kita di syurga tertinggi tanpa hisap, tanpa azab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan antara pesanan terakhir daripada Kak Jar, apa sahaja kita doa, jangan lupa untuk minta supaya kita dapat masuk syurga tertinggi. Bukan syurga saja, kita nak masuk syurga tertinggi tanpa hisap, tanpa azab. Kadang kita minta, ya Allah aku nak masuk syurga itu je kan. Tapi kita nak minta tertinggi tanpa hisap, tanpa azab. Sebab ada orang masuk syurga kena hisap. Ada orang masuk syurga lepas kena azab. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak. Kita nak masuk syurga dengan keadaan sepantas kilat. So kita doa yang paling tinggi sebab Allah Maha Kaya, Allah boleh bagi insya-Allah. Amin. Lepas tu bila kita nak sesuatu perkara, contohnya kita nak beli kereta, ada impian-impian kita kan, Wani punya impian dan sebagainya. Jangan tinggal dua perkara ini, iaitu minta berkat dan juga afiat. Maksud berkat dan juga afiat. Berkat ni adalah benda yang mungkin nampak sikit tetapi dia berganda-ganda, berlipat ganda. Itu berkat. Afiat adalah dari sudut kebaikan, dari sudut kesihatan kita, semua itulah kan. Jadi bila kita nak satu, ya Allah aku nak beli kereta contoh. Tapi doa kita, ya Allah mudah-mudahan kereta yang aku nak beli ini memberi keberkatan dan juga keafiatan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita salah doa, ya Allah aku nak kereta, mungkin kereta itu mudarat. Maka bila kita doa pada Allah, ya Allah aku nak kereta yang dapat boleh dekatkan aku kepadamu. So semua benda yang kita minta, kita mesti kena kaitkan dengan akhirat. Ya Allah aku nak masuk, contohnya Ika nak masuk, dia Allah, kalau rezeki dia pun nak beli stage juga. Dia inspirasi Wani. Kalau ada rezeki dia nak, InsyaAllah. Amin. Amin. Mudah-mudahan Kak Jar punya doa pada dia, semoga bila dia masuk bisnes dia makin dekat dengan Allah. Amin. Makin elok akhlaknya, makin baik dengan ahli keluarga, masyarakat dan sebagainya. So benda macam tu. Tapi sekiranya ya Allah, kalau contoh big stage ataupun apa yang aku nak ini tidak mendatangkan kebaikan, tidak jadikan aku lebih dekat denganmu, maka kau ganti sesuatu yang lebih baik. Maka dengan itu kita akan lebih redha, kita akan lebih tenang.
So tidaklah kita akan hanya kejar dunia saja, akhirnya kita penat, kita tak boleh bawa apa pun dunia ni. Yang kita bawa adalah benda-benda akhirat. So kita nak tolong ibu bapa kita juga adalah daripada benda-benda yang akhirat. So Wani, Masya Allah Kak Jah ucapkan tahniah, sebab tak semua orang umur 20 tahun fikir masa depan. It's not easy. I know very very struggle untuk cari income, tambah dalam keadaan PKP ni. Maybe orang tak tahu how struggle untuk survive. Fikir untuk kita makan sendiri, untuk keluarga sendiri dengan usia yang sangat muda. Allah saja boleh bagi yang paling terbaik dari untuk Wani, sebab Kak Jah dan Ika dapat rasakan Wani really have a very very pure heart. Actually Wani, I don't really know to speak English, but I don't know, tonight I feel Masya Allah. I can Sebab feel English you. Kak Jah buat Wani You menangis. see my English is bad until you cry. Yeah, I know when you Masya say Allah, that you want to meet us, so Yeah. we can feel something is Yeah. really really heavy that you Yeah. face now. I can see your face like this. But tangisan ini, andai kata ini merupakan malam Lailatul Qadar, dan mungkin Wani dalam hati macam-macam berdoa, Allah angkat, Allah akan bagi yang paling terbaik lah. Sebab Wani, I know, itulah kadang-kadang mungkin orang tak tahu struggle seseorang kan. Yes, betul. Kita pula ni manusia pula tengok judge dan sebagainya. Betul. Macam ada yang komen-komen kat situ, kita doakan mudah-mudahan Wani, Kak Jah dan kita semua ni makin baik. Amin. Sebab InsyaAllah, amin. kita nak jumpa Allah ni. Ada cerita para sahabat dulu, dia kata aku ni tak ada buat amalan ya Allah, Rasulullah, aku tak tahu. Jadi tapi dia dapat masuk syurga sebab apa? Dia ada hati yang sejahtera. Macam Wani sendiri, Masya Allah, Wani mempunyai hati yang sejahtera, dan kita sebagai masyarakat yang lihat seseorang itu, kita lihat dengan pandangan kasih sayang dan mendoakan, ya Allah mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu, sebab kita pun boleh cuba baik. Terus terang, walaupun kami ni bercakap ni, kami struggle nak istiqamah baca Quran. Orang macam contoh Nora Danish dah boleh khatam Quran, Kak Jah malu. Rasa macam aku sendiri pun tak dapat macam mana dia dapat. Serius malu. Orang lain berselawat banyak. So we never know di belakang lepas habis live ni apa Wani buat, kita tak tahu. Silat bulan, contoh Wani solat taubat nasuha, ya Allah terima. Silat bulan, Masya Allah, dia jadi ustazah Wani. Amin, mana Mana tahu. tahu. Dakwah dan sebagainya. Sebab Wani dia ada suara sedap. Kemungkinan lepas tu dia belajar bijak, dia memang bijak. Orang bijak dia sejak dia belajar mengaji, and then dia beli taranum dah jadi macam muallim musabaqah pula. So kita tak tahu. Betul. So we so proud, we really really thankful dapat bercakap pada malam ini. Mungkin tak sempat nak jumpa hari lain, dah malam ni dah memang dah terluar walaupun tak tahu apa. Tapi I don't know, we can, Allah bagilah, Allah bagi rasa, I don't know. Apa yang Wani struggle ni, kita doakan Allah lapangkan, Allah tunjukkan jalan. Nak pilih antara dua itu, kalau salah satu itu baik, maka Allah bagi. Kalau tak, gantikan sesuatu yang lebih baik. Kak Jah nak share satu doa. Andai kata Wani ataupun siapa-siapa tengah ditimpa musibah, sakit yang teramat sangat ni, macam ujian yang memang tak boleh tertanggung. Contohnya kehilangan sesuatu ataupun musibah yang ujian yang tak tertanggung, maka nanti Google tulis macam ni, doa Ummu Salamah, UMMU Salamah, doa Ummu Salamah. Apa yang terjadi adalah Ummu Salamah ni berkahwin dengan Abu Salamah. Masya Allah, mereka baru berkahwin, sekali dapat panggilan Abu Salamah ini untuk pergi berperang. Baru kahwin, Masya Allah, dah Abu Salamah kena pergi perang. Bila pergi perang, Abu Salamah syahid. Jadi dia khabarkan kepada isterinya Ummu Salamah yang suaminya syahid. Ummu Salamah sedih yang teramat sangat dan merasakan tidak ada sesiapa boleh ganti Abu Salamah tu. Sebab macam Abu Salamah is the best husband, takkan ada boleh ganti. Maka dia ajar kepada Ummu Salamah satu doa. Rasulullah ajar disebabkan ditimpa musibah, doa ulang-ulang. Doa ini iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maksudnya daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ya Allah, apa tu maksudnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala di atas musibah ini dan gantikanlah sesuatu yang lebih baik. So kita minta Allah bagi pahala atas musibah ini dan ganti sesuatu yang lebih baik. Apa terjadi pada Ummu Salamah? Dia ulang sebagai zikir doa itu. Dia kata tak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Apa Allah dah gantikan sesuatu yang lebih baik.
Ummu Salamah dapat seorang suami lebih dahsyat daripada Abu Salamah, iaitu Ummu Salamah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, kita tak nampak pandangan kita. Allah dah simpan paling terbaik. Sebab itu dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan juga 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan, setiap kesusahan ada kemudahan. Setiap kesusahan ada kemudahan. Allah ni bila nak bagi hadiah istimewa, memang biasanya Allah akan datangkan ujian. So Kak Dia yakin Allah tengah prepare something yang very big, something special, something yang memang yang buat kita, Wani dan sekeluarga lagi dekat dengan Allah, insya-Allah. That's why ada benda-benda yang macam beratnya. Tapi bila dah lepas benda tu, rasa macam bersyukurlah Allah bagi benda macam tu. Biasanya macam tu lah, bersyukurlah. Kalau tak macam ni kita mungkin lupa, kita mungkin makin jauh dan sebagainya. Apa yang Wani buat pada malam ini dengan Wani sendiri request. Wani request topik malam ni. Sedangkan Wani setiap malam ada topik, tak ada topik. Siapa yang letakkan Wani dapat idea macam ni? Betul. Allah bagi idea pada Wani dan kami ucap terima kasih. Kami tumpah syafaat Wani. Wani memberikan kami Besar ruang. pahala Wani malam ni kan. Besar pahala Wani. Masya-Allah. Wani bagi kami peluang ni sebab Wani host, Wani tuan rumah. Siapa yang create benda macam tu, dia punya pahala lagi dahsyat. Betul. Kami tumpang je. So that's why yang komen-komen ni, just imagine yang we never know siapa yang paling mulia di sisi Allah. We never know. Betul. So don't judge. Kalau nak judge, jadi hakim. Tak mahkamah, senang cerita. Allahu Akbar. Alright, thank you so much Kak. Ya Allah. Minta maaf. Dia tiba-tiba tak perasan. Sebab saya sebenarnya memang sangat suka dengar, saya sangat suka dengar ataupun tengok program-program ilmu sebenarnya. Tapi macam kita tahulah, macam orang tak tahu apa yang kita hadapi. So saya pun hanya mendoakan yang terbaik kepada mereka-mereka yang mendoakan saya juga. Dan apapun, terima kasih buat Kak Jah, Kak Ika. Saya doakan semoga panjang umur dan murah rezeki. Dan apa orang kata, dipermudahkanlah segalanya di dunia dan akhirat. Dan terima kasih banyak atas segala ilmu yang dah Akak share dekat saya dan semua yang menonton 600 orang hari ni. InsyaAllah semoga dimurahkan rezeki untuk Akak berdua. Semoga Allah merahmati guru-guru kami yang jadi asbab untuk share ilmu. Nanti kita boleh pergi kelas sama-sama. Wani nanti WhatsApp Kak Jah, DM Kak Jah bagi nombor, nanti kita boleh personal lagi, insya-Allah. InsyaAllah Kak, nanti saya DM Akak. Nak call pun boleh, tak ada hal. Boleh Kalau buat rasa WhatsApp group ke? WhatsApp group boleh. Kalau nak call, rasa nak luahkan apa, nak menyanyi ke, nak bergendang ke, benda tak kecapi boleh lah, apa-apa. Tak, kami pun Okay, di Sabah. insyaAllah. Kami ni di KK, di Tawar Sabah juga. Tiba-tiba tukar bahasa dia. Tak tahu siapa ni. Tapi lain macam kan bahasa Sabahnya. Di KK, Wani Sandakan. Ya, di Tawar dia. Di Tawar dia tete. Dia tak pangkat betul. Bukan Bahasa dia betul. waktu ini. Kenapa bangkat keningnya? Tak lah, orang Sabah dia cakap begitu. Kau juga melampaui ni. Itu pekat sangat tuh. Bikin malas saja ni. Ya, Minta salah. puji. Sebab mau minta puji dia cakap. Aduh. Okay lah Kak, thank you so much. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lepas PKP ni. Nak sangat Amin. jumpa Akak berdua, nak share lebih, apa pun. Thank you so much. Semoga dipermudahkan untuk Akak berdua dan dimurahkan rezeki panjang umur untuk semuanya. Amin. Thank you so much Kak. Selamat Hari Thank Raya you. in advance. Ya, you Bye-bye. too. Selamat malam Assalamualaikum. Lailatul Qadar. Ya, selamat mengetap malam Lailatul Qadar. Thank you for the ilmu Kak. Thank you so much. Allah segala puji bagi Allah. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright guys, Alhamdulillah nampaknya kita punya kejap ya, Wani dah macam okay. Hiraukanlah apa-apa yang berlaku. For me, that was such a very good session. Ya Allah, tengoklah ni. Okay, minta maaf untuk segala benda, kekurangan yang berlaku tadi. Wani rasa sangat terharu dapat live bersama Kak Eliza dan juga Kak Azwani dan share pelbagai ilmu. Banyak soalan yang Wani tanya dan korang pun tanya juga. Dan kita mendapat jawapan itu daripada mereka berdua, Alhamdulillah. Dan for me, this is the first time Wani buat live sebegini. Kita share ilmu dan Wani rasa sangat memberi manfaat untuk semua. Dan that was
that was a very amazing session, to be honest. Dan terima kasih kepada semua yang dah mendoakan, yang mendoakan yang baik-baik. Okay. Yes, nanti Wani simpan live ni, okay? Alright, nanti Wani akan save live ni sebab tadi dalam live ni ada banyak sangat doa-doa yang mereka share. Banyak sangat ilmu-ilmu baru yang Wani pun baru tahu yang mereka baru juga share. So Wani akan save live ini untuk kebaikan kita semua. So kalau korang yang tak sempat tengok dari awal apa yang telah di-sharekan, korang boleh tengok Wani punya repeat balik Wani punya live malam ini. So kejap lagi Wani post, korang boleh tengok dari awal, okay? So sama-sama lah kita berkongsi, kita share apa yang kita boleh share, alright? Kak Wani, terima kasih ya buat live share ilmu seperti ini. Nanti boleh buat selalu ya. Kami sentiasa doakan terbaik untuk akak. Thank you Izzati Nazli. Duduk rumah pun cantik, ya Allah. Tak adalah, biasa je. Semoga Wani dikurniakan hidayah pada Allah. Amin. Wani doakan yang sama juga untuk korang. Yep. Okay. May Wani scroll beberapa soalan yang Wani terlepas tadi. Apa ni? Jangan lupa save live. Okay, ramai suruh save live. Alright, nanti Wani save live, okay? Alright guys, nampaknya okay. Nampaknya itu saja. Itu saja live pada malam ini. Memang satu jam yang sangat bermanfaat bagi Wani dan Wani harap bagi anda semua. And yes, selamat puasa, selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Banyak-banyakkan beribadah dan tolong family korang, tolong mak korang kat dapur, tolong ayah korang buat kerja dekat luar rumah, tengah basuh kereta ke apa, tolong je, okay guys. Sebab kita tak tahu habis PKP ni dapat lagi tak kita akan ada masa yang penuh dengan keluarga kita. So Wani harap, Wani sendiri sarankan korang untuk spend your time with your family, because waktu dengan family tu adalah waktu yang sangat berharga dan benda yang sangat susah untuk dapat. Jadi PKP ini beri banyak hikmah sebenarnya untuk dapatkan lagi silaturahim antara sesama family. So, yup. Rebutlah malam Lailatul Qadar ini dengan baik sebab lagi berapa hari je kita dah nak sampai dah nak sambut bulan Syawal. So, yup. Wani doakan yang terbaik untuk korang. Thank you so much kepada yang dah join live pada malam ini. And kalau korang nak lagi tak Wani buat live lepak santai Wani Carry di waktu raya? So kalau korang nak, boleh komen kat bawah. And korang nak Wani invite siapa untuk next live session lepak santai Wani Carry untuk kita share knowledge, share experience. Okay. Selamat Hari Raya. Lagi berapa hari lagi nak raya? Nanti Wani wish lagi. Okay. Nak. Okay, korang nak Wani live dengan siapa pula lepas ni? Cuba suggest nama dekat bawah. Okay. Ramai yang nak. Okay, cool. Aduh. Alright guys, korang komen dulu korang nak Wani live dengan siapa lepas ni. So, pada masa yang sama Wani nak bagi tahu sekarang ni siapa yang nak buat review makanan ke, review barang-barang ke, korang boleh WhatsApp nombor yang ada dekat profile Wani. Cari je nama dia Miki. So korang boleh pergi WhatsApp dia, cakap je, "Hai Miki, nak buat review boleh?" So korang boleh hantar apa-apa makanan ke produk untuk Wani reviewkan untuk korang. So sama-sama kita support business yang sedang, apa orang kata, sedang mengalami kesukaran juga di waktu PKP ini. So let's share rezeki ramai-ramai. So korang boleh contact nombor dekat profile Wani, okay? Wani Hasrita, Ai, Floor 88, Ernie, Nilofa, Kak Bella. Wow. Okay. And yep, Wani ada jual mask muka. Ini. Okay, so mask ini berharga RM13 sahaja. So kalau korang nak, korang boleh pergi contact nombor dekat profile tu juga. Nama dia Miki. Cakap je nak Wani Carry punya mask.
Ini RM13 je guys. And apa yang bestnya, dia adalah mask yang stretchable. Lepas tu dia ada tempat isi filter dekat dalam. And then dia boleh basuh banyak kali dan pakai banyak kali. So korang boleh pergi order dekat Mickey and dia akan bagi tahu harga termasuk postage semua sekali. Okay? So alright, nampaknya itu saja untuk malam ni When I Can Save Life ni. So korang boleh pergi tengok balik, okay, untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi Wani. And yep, thank you so much for watching my live tonight. Semoga memberi manfaat pada anda semua yang sedang menonton juga. Comel mas tu sesuai untuk wanita. Ya, sangat comel. RM13 je guys. So yep, thank you so much for watching my live tonight. And jangan lupa untuk dengarkan lagu single Wani, Majika, dekat YouTube, Majika Wani Carey. And jangan lupa untuk subscribe Wani Carey TV untuk tengok konten-konten terbaru di sana, okay? So, let's end the live now. Selamat berpuasa and selamat mengejar malam Lailatul Qadar everyone. Bye. Assalamualaikum.